Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Melaka. Kita lihat soalan kita yang pertama, lengkapkan langkah-langkah operasi dengan nombor yang sesuai di ruang jawapan. Sini kita ada 1 11/25 bahagi dengan 2 1/4 yang mana ada punca kuasa 2. Pertama sekali kita lihat 1 11/25 ini kita akan tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Jadi 25 dengan 1 ni kita akan darab, 1 dengan 11 kita akan tambah. Jadi kat sini kita akan dapat jawapannya adalah 36/25. Kemudian di sini kita dapat lihat 36 punca 2 terdapat 6, 25 punca 2 dapat 5. Kemudian kita dapat 6/5 bahagi 3/2. Untuk operasi bahagi pecahan, kita akan buat pendaraban songsang. Jadi 6/5 darab dengan 2/3. Kemudian kita terus dapat jawapan 4/5. Kita tekan kalkulator, kemudian kita ringkaskan jawapan kita. Dari segi pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing bagi setiap kotak kosong ini. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Raja 1 menunjukkan dua bangunan blok T dan U di atas tanah mengufuk. Balkoni M ialah 12 meter dari blok T. Itu sini M, sini adalah blok T dibuat aras tanah iaitu pada K, jaraknya adalah 12 meter. Blok U mengandungi dewan dan kantin. Hisham berdiri di balkoni M memandang kepada kawannya yang berada di kantin L. Diberi sudut tunduk L dari M ialah 55 darjah. Hitung jarak dalam meter antara titik K dan titik L. Lalu di sini diberi sudut tunduk L dari M. Jadi kita akan gariskan L ke M. Kita ambil L ke M, kita gariskan ke sini. Kemudian sudut tunduk. Sebelum kita menunduk ataupun kita mendongak, kita kena pandang depan, iaitu garis normalnya di sini. M di sini adalah garis normal. Jadi sudut tunduknya berada di sini, iaitu 55 darjah. Dan sudut ini adalah sudut selang-seli bersamaan dengan sudut L ini, 55 darjah juga. Kemudian soalan bertanyakan tentang jarak antara blok T dengan blok U di sini. Jadi di sini kita telah pun membentuk satu segitiga. Jadi kita lukis segitiga tersebut. Kemudian kita tandakan sudutnya di sini adalah 55. Kemudian tinggi di sini adalah 12. Kita kena dapatkan di antara jarak blok T dengan U di sini, diletakkan sebagai X. Jadi di sini kita ada sudut, kemudian kita ada sisi yang bertentangan dengan sudut. Kemudian kita kena dapatkan sisi X iaitu sisi yang berada bersebelahan dengan sudut. Di sini kita ada sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Jadi di sini kita akan menggunakan tan, iaitu tan 55 darjah sama dengan sisi bertentangan iaitu 12 per dengan X. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita katakan tan 55 alpha calculate 12 per dengan X. Kemudian dia tekan shift calculate, dia tekan sama dengan. Kita akan dapat X sama dengan 8.4. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menggunakan tan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 3. Wajah 2 menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Soalan A nyatakan nilai bagi sin theta. Di sini kita akan menggunakan sin. Sin adalah tentang per hipotenus. Jadi kita lihat sudut sin di sini, kita akan ambil pada sudut sukuan ketiga. Kemudian kita akan bentuk segitiga bersudut tegak di sini. Jadi sini sudut bertentang adalah sini, sudut bersebelahan dan hipotenusnya adalah berada di sini. Jadi panjang sisi bertentangan adalah pada nilai paksi Y. Ini X, ini Y. Jadi sin adalah kita ambil nilai Y per dengan hipotenus. Dan hipotenus ini adalah bernilai 1, iaitu jejari bulatan unit. Jadi sin theta sama dengan negatif 0.8988. Seterusnya soalan B, tentukan nilai tan theta
Dan seterusnya cari sudut theta. Kali ini kita kena dapatkan tan pula. Tan adalah tentang per dengan sebelah. Kita guna segitiga yang sama tadi, kita ambil sisi bertentangan per sisi bersebelahan. Sisi bertentangan adalah nilai y, sisi bersebelahan adalah nilai x. Jadi kita akan ambil y per dengan x. Tan sama dengan sisi bertentangan adalah negatif 0.8988 per dengan bersebelahan negatif 0.4384. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 2.05. Seterusnya kita akan dapatkan nilai sudut theta tersebut, iaitu tan theta sama dengan 2.05. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator, kita tekan shift, kita tekan tan, kita tekan 2.05. Kemudian kita tekan sama dengan, dan kita akan dapat 63.99. Jadi kita bundarkan terus theta ini kepada 64. Kemudian theta ini merupakan sudut pada sukuan ketiga. Dalam soalan dia tanyakan sudut theta, iaitu sudut yang merangkumi sukuan pertama, kedua dan ketiga ini. Jadi di sini kita akan tambah dengan 180 darjah, iaitu sudut antara sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi kita ambil 180 tambah dengan 64. Jadi kita akan dapat 244 darjah. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan sini kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan kita akan dapat 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Penyelesaian masalah dengan menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan. Di sini. Pada suatu hujung minggu tertentu, Puan Syuhada mengambil bahagian dalam pesta jualan makanan yang berlangsung selama 2 hari. Dia menjual donat-donat itu dalam 2 pakej berlainan. Yang satu menunjukkan maklumat berkenaan pakej itu. Jadi kita ada pakej ekonomi dan juga pakej premium dan ditandakan sebagai E dan juga P. Pada hari pertama, dia berjaya menjual 70 pakej ekonomi dan 90 pakej premium dengan hasil jualan RM1,780. Jadi di sini kita akan tulis persamaan linear kita yang pertama, iaitu 70E tambah dengan 90P sama dengan RM1,780. Seterusnya pada hari kedua, jualan pakej ekonomi ialah 2 kali jualannya pada hari pertama, manakala jualan pakej premium 2/3 daripada jualannya pada hari pertama. Jumlah jualan Puan Syuhada sepanjang pesta ialah RM3,900. Jadi untuk hari yang kedua, dia menjual 2 kali ganda pada hari pertama untuk pakej E. Jadi kita ambil 2 darab dengan 70 untuk E ini. Dan tambah dengan pakej premium 2/3. Jadi 2/3 daripada 90 untuk P. Kemudian jumlah jualan adalah 3,900, iaitu bermaksud kedua-dua hari. Jadi untuk dapatkan jumlah jualan hari yang kedua, kita ambil 3,900 tolak dengan RM1,780. Jadi kita akan dapat persamaan kita yang kedua ini, itu 140E tambah dengan 2/3, kita darabkan dengan 90, kita akan dapat 60P. Kemudian 3,900 tolak 1,780, kita akan dapat 2120, iaitu 2,120. Ini adalah persamaan kedua kita. Ini persamaan pertama kita. Disebabkan kita tak boleh menggunakan kaedah matriks, jadi kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan hapuskan salah satu pemboleh ubahnya. Di sini kita akan hapuskan pemboleh ubah E, iaitu perkali bagi E, kita ada 70 dan juga 140. Jadi kita akan ambil persamaan pertama, kita darabkan dengan 2 untuk samakan perkali itu 140. Jadi persamaan pertama kita darab dengan 2, kita akan dapat 140E tambah dengan 180P sama dengan 1,780, kita darab juga dengan 2, kita akan dapat 3,560. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Seterusnya kita akan ambil persamaan ketiga tolak dengan persamaan kedua kita. Itu 140E tolak 140E, jadi terhapuslah E. Kemudian 180 tolak dengan 60P, kita akan dapat 120P. Kemudian 3,560 tolak 2,120,
kita akan dapat 1440. Jadi P sama dengan, kita bahagi 1440 dengan 120, kita akan dapat 12. Seterusnya, untuk mendapatkan jawapan bagi E pula, kita akan gantikan nilai P sama dengan 12 dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan gantikan P sama dengan 12 dalam persamaan pertama. Ini 70E tambah 90 darab 12 sama dengan 1780. Jadi kita akan dapat nilai E, kita tekan calculator, kita tekan 70E itu kita ganti dengan X tambah dengan 90 darab dengan 12, alpha calculate 1780. Shift calculate, kita tekan sama dengan, kita akan dapat E sama dengan 10. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menerbitkan persamaan linear, kita dapat 1 markah. Seterusnya, kita buang 1 pun boleh ubah, kita dapat 1 markah. Kemudian jawapan untuk P 1 markah dan jawapan untuk E 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan kita akan dapat di sini adalah 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Raja 3. Dalam Raja 3, OPQ adalah sebuah sektor bulatan berpusat O dan OQR adalah semi bulatan menggunakan pi sama dengan 22/7. Hitung perimeter dalam cm seluruh rajah itu. Jadi kita akan dapatkan perimeter iaitu ukur keliling. Kita akan dapatkan panjang lengkung PQ tambah dengan QRO dan tambah dengan garis lurus PQ di sini. Di sini kita ada 2 sektor, jadi untuk mendapatkan panjang lengkung sektor kita kena guna sudut dia. Kat sini sudut 90, sini sudut 45 sebab dia adalah segitiga kaki sama. Jadi untuk sudut PQ ini sudutnya adalah 135. Jadi kita guna sudut 135/360 darab dengan 2 pi j, iaitu 2 pi dan darab dengan j di sini adalah 14. Kemudian ditambah dengan sektor yang kedua QRO itu, dia adalah semi bulatan, jadi sudutnya adalah 1/2. Darab dengan 2 darab pi dan darab dengan j di sini adalah 7. Sebab diameternya adalah 14, jadi kita bahagi 2 terdapat masing-masing 7. Kemudian ditambah dengan 14, itu garis lurus PO. Kemudian sampai sini kita terus tekan calculator, kita akan dapat jawapan kita 69. Seterusnya soalan B, luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Sini kita kena dapatkan luas kawasan 2 sektor, kemudian kita tolak dengan luas segitiga. Jadi kita ambil sudut yang sama juga tadi, 135/360. Kali ini kita akan menggunakan rumus luas, iaitu pi j kuasa 2. Jadi pi j kuasa 2 14/2 tambah dengan sektor yang seterusnya semi bulatan tu 1/2 pi j kuasa 2 iaitu 7/2. Kemudian kita tolak dengan luas segitiga, di mana panjang sisi segitiga ini adalah 9.9. Jadi kita akan ambil 1/2 darab 9.9 darab 9.9. Kemudian sampai sini kita terus tekan calculator dan kita akan dapat jawapan kita adalah 258.995. Kemudian dari segi pemberi markah, untuk soalan A, langkah pengiraan terdapat 2 markah, jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan maka keseluruhan kita akan dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. A, nyatakan kontrapositif bagi implikasi berikut. Tentukan sama ada kontrapositif itu benar atau palsu. Terlihat penyataannya, jika Zaki mendapat markah 90 dan lebih, maka Zaki mendapat grade A tambah. Di sini adalah P, sini adalah Q. Jadi untuk menyatakan kontrapositif, kita kena terbalikkan pernyataan ini, kemudian kita nafikan pernyataan ini. Jadi jawapan untuk kontrapositif adalah jika bukan Q, maka bukan P. Jika Zaki tidak mendapat grade A tambah, maka Zaki tidak mendapat 90 markah dan lebih. Kemudian kita kena nyatakan nilai kebenarannya, dan nilai kebenarannya adalah benar. Seterusnya terlihat soalan B. Raja 4 menunjukkan corak yang dibina menggunakan beberapa klip kertas. Cari bilangan klip kertas yang diperlukan untuk membina corak ke-4. Seterusnya buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi sebutan ke N. Untuk corak pertama, dia menggunakan 4 pin.
Kemudian corak yang kedua dia menggunakan 7. Corak yang ketiga dia guna 10. Jadi 4 ke 7 berlaku pertambahan 3 dan 7 ke 10 berlaku pertambahan 3 juga. Jadi untuk corak yang keempat juga kita tambah dengan 3. Jadi 10 tambah 3 kita dapat 13. Kemudian seterusnya buat satu kesimpulan umum. Jadi kat sini kita dapati bahawa berlaku pertambahan 3 bagi setiap corak. Jadi di sini pembeli ubah malar kita adalah 3. Iaitu kita letakkan 3. Kemudian kita akan letakkan N dan tambah dengan 1. Kemudian kita kena nyatakan N ini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita boleh uji rumus yang kita cipta iaitu 3N tambah 1 untuk corak pertama. N adalah 1. Jadi 3 darab 1, 3 tambah 1 kita dapat 4. Kemudian kita uji pula corak yang kedua. N adalah 2. Jadi 3 kali 2, 6. Tambah 1 kita dapat 7. Kemudian untuk corak yang ketiga, 3 kali 3, 9. Tambah 1 kita dapat 10. Jadi kita telah membuktikan kesimpulan secara induktif kita ni adalah benar. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menulis kontra positif terdapat 1 markah dan nilai kebenaran 1 markah. Kemudian untuk soalan B ternyatakan 13 1 markah. Kemudian kita membina kesimpulan umum secara induktif, kita akan dapat 2 markah. Jadi maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7. Baca 5 menunjukkan kedudukan 3 kenderaan yang dilukis pada satu satah kates. Kereta Daniyah terletak pada paksi X, motosikal Solihin terletak pada paksi Y dan motosikal Pandia berada pada koordinat negatif 5, 5. Soalan A1 Roman, diberi 1 unit sama dengan 2 km. Cari jarak dalam kilometer kedudukan motosikal Solihin dari titik asalan. Ini adalah motosikal Solihin. Kedudukannya di sini adalah 10 unit. Jadi 10 unit kita akan darabkan dengan 2. Itu bersamaan dengan 20 km. Seterusnya soalan A2 Roman. Nyatakan persamaan garis lurus dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 yang menghubungkan motosikal Solihin dengan kereta Daniyah. Sini motosikal Solihin dan inilah kereta Daniyah. Untuk persamaan garis lurus bentuk ini, kita akan ambil pintasan X dan pintasan Y masing-masing. Kita lihat di sini untuk X, pintasan X di sini kita ada 2, kemudian pintasan Y di sini kita ada 10. Jadi kita akan gantikan A dengan B itu 2 dan juga 10. Ini jawapan kita adalah X per 2 tambah Y per 10 sama dengan 1. Seterusnya soalan 7B. Motosikal Pandia sedang melalui sebatang jalan yang selari dengan jalan yang menghubungkan Solihin dan Daniyah. Cari persamaan garis lurus mewakili jalan yang dilalui oleh Pandia. Kita lihat di sini, kita ada satu garis lurus pada motosikal Pandia iaitu berada pada kedudukan negatif 5, 5. Jadi kita kena dapatkan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena dapatkan nilai M iaitu kecerunan dan juga nilai C adalah pintasan paksi Y. Untuk mendapatkan nilai kecerunan, kita ada 2 rumus iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak Y1 ataupun satu lagi rumus negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi di sini kalau kita lihat, kita tidak boleh mencari kecerunan pada garis ini kerana kita cuma ada satu titik sahaja. Disebabkan garis ini dan garis ini ada selari, jadi kita akan dapatkan kecerunan menggunakan garis yang menghubungkan kenderaan Solihin dan juga Daniyah. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus yang melibatkan pintasan iaitu negatif pintasan Y per pintasan X. Sebab kita ada pintasan Y 10, pintasan X ini adalah 2. Jadi kita akan guna M sama dengan negatif pintasan paksi Y per pintasan paksi X iaitu bersamaan dengan negatif 10 per 2. Kita akan dapat negatif 5 untuk kecerunan. Seterusnya untuk mendapatkan nilai C pula, kita akan gantikan nilai X dan Y iaitu pada koordinat yang ada di dalam soalan iaitu negatif 5, 5. Iaitu negatif 5 ini adalah X dan 5 ini adalah Y. Kita gantikan. Di situ kita akan dapat Y itu adalah 5 sama dengan M, kita dapat tadi negatif 5 darabkan dengan X negatif 5 tambah C. Kemudian kita dapat C sama dengan negatif 20. Seterusnya kita akan
tulis persamaan garis lurus kita dengan bergantikan nilai M dan nilai C. Y sama dengan negatif 5X tambah C, iaitu negatif 20. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan A1 Roman kita dapat 1 markah. A2 Roman kita dapat 2 markah. Seterusnya soalan 7B, kita mendapatkan nilai M, kita dapat 1 markah, C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah akhir untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 8. Permudahkan A kuasa 3 darab A kuasa 2. Sini adalah indeks, di mana indeks apabila darab, kita akan tambah kuasanya. Iaitu A 3 tambah 2. Jadi kita akan dapat A kuasa 5. Seterusnya soalan B, C kuasa 5 bahagi C kuasa negatif 5. Jika melibatkan bahagi, kita akan tolak indeksnya, iaitu C 5 tolak dengan negatif 5. Jadi kita akan dapat C kuasa 10. Kemudian untuk soalan C, P negatif 2Q5 kurungan kuasa 3. Kalau melibatkan kuasa, kita akan darab indeks. Jadi kita ambil P kuasa negatif 2 darab dengan 3, Q kuasa 5 darab dengan 3 juga. Jadi kita akan dapat P kuasa negatif 6, Q kuasa 15. Di sini kita ada kuasa negatif. Apabila kuasa negatif, dia bermaksud per. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk yang terringkas, iaitu Q15 per dengan P6. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A terdapat 1 markah, soalan B 1 markah dan soalan C kita akan dapat 2 markah. Maka keseluruhan di sini adalah 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 9. Encik Kamarul membeli sebuah kereta bernilai RM77,873 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 9 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 3% setahun. Berapakah jumlah bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Kamarul? Dalam soalan ini, kita kena dapatkan jumlah keseluruhan pembiayaan kereta beliau. Pertama sekali, beliau telah pun membayar 10%. Jadi kita kena tolak 10% daripada nilai kereta tersebut. Iaitu kita ambil 90% sahaja daripada RM77,873 ini. Itu bersamaan dengan RM70,085.70. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang diberi dalam soalan, iaitu A sama dengan P tambah PRT untuk mendapatkan pembiayaan keseluruhannya termasuk dengan faedah yang dikenakan oleh bank. Jadi kita akan ambil A sama dengan P tambah PRT. P adalah prinsipal. Kita ambil prinsipal yang telah pun ditolak 10% tadi. 70,085.70 tambah dengan RM70,085.70 darab dengan kadarnya itu 3% tertukar kepada bentuk perpuluhan 0.03 darab dengan T itu 9 tahun. Kemudian di sini kita perlu dapatkan bayaran bulanan. Jawapan ini kita akan bahagi dengan jumlah bulan, iaitu 9 tahun didarabkan dengan 12. Dan kita terus tekan kalkulator di sini dan kita akan dapat RM824.16. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menggunakan rumus dan bergantikan nilai yang betul di sini, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Kita ke soalan nombor 10, iaitu soalan terakhir di dalam bahagian A ini. Darjah 6 menunjukkan tinggi dalam sentimeter bagi 12 orang pemain bola keranjang. Soalan A, tentukan median. Yalah, ini merupakan data tak terkumpul. Jadi untuk mendapatkan median, kita kena susun dahulu data ini secara menaik daripada nilai kecil sehingga ke nilai besar. Di sini kita akan susun terlebih dahulu. Jadi nilai paling kecil di sini adalah 183. Jadi kita susun daripada nilai paling kecil ke nilai paling besar. Kemudian untuk median, kita kena dapatkan nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan mengira bahagi 2 di sini. Itu ni 1, 1, 2, 2 di sini. 3, 2, 2.
Dan di sini kita dapat, ni adalah nilai di tengah-tengah di antara 175 dan 176. Bila kita ada dua nilai, kita akan tambah, kemudian kita akan bahagi dengan 2. Jadi 175 tambah 176, kita bahagi 2, kita dapat median kita 175.5. Seterusnya soalan B, julat antara kuartil. Untuk kuartil ini kita akan bahagikan data kita kepada 4 bahagian, iaitu kuartil, suku. Dan di sini suku pertama adalah berada di sini. Itu kita bagi 3 di sini. Dan di sini adalah kuartil pertama, dan adalah kuartil ketiga. Untuk mendapatkan julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kita lihat kuartil pertama kita dulu, iaitu nilainya berada di antara 172 dan 173. Apabila berada di antara dua nilai, kita kena tambah nilai tersebut dan bahagi dengan 2. Jadi kuartil pertama kita akan dapat 172.5. Kemudian untuk kuartil yang ketiga, nilainya berada di antara 178 dan 179, tertambah bahagi 2, terdapat 178.5. Jadi untuk mendapatkan julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama, 178.5 tolak 172.5, kita akan dapat jawapan kita adalah 6. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan kita dapat 2 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video bahagian B dan bahagian C pula.